Sarah, sahabat saya, Tuan Haji Fadil, Tuan Haji, Puan Hajah, hadirin hadirat sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah diizinkan hidup di tahun yang baru 2022. Walaupun namanya tahun Masihi, yang pentingnya memang kita, negara kita ni, kita base kepada tahun Masihi. Siapa kita Islam, kita juga meraihkan tahun Hijrah. Ya. Jadi apa yang nyatanya, bolehlah kita kira 365 hari pada tahun 2021, kurang lebih 365 hari. Ada bulan yang 30, ada bulan 31, ada bulan yang 28. Kita hitung tuan-tuan sekalian, kejayaan kita di tahun 2021 di sudut kekayaan. Berapa ramai di kalangan kita yang telah berjaya dalam perniagaan ataupun kenaikan pangkat ataupun mendapat anugerah cemerlang dan lain-lain. Juga tahniah. Ya. Ada orang yang berusaha untuk menambah pendapatan tapi tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Dia cuba berniaga, ya, dan dihitung masa berniaga banding dengan kepenatan dan lain-lainnya tidak memadai. Lalu dia berhenti berniaga. Ya, kadang-kadang dia lebih sayang kepada waktu solat. Kalau berniaga burger tak solat nanti dah. Dan seumpama. Jadi 365 hari kita kira total sekalian untung dunia. Bagi diri saya tak ada, tak banyak. Ya dah. Yang kedua, kita hitung pula di sudut hutang piutang. Adakah yang banyak telah terlansai kepada tahun lepas atau tambah hutang baru? Tambah hutang baru. Saya ada tu hutang tahun lepas. Hutang sewa rumah. Saya baik tuan rumah tak halau saya. Tuan-tuan nak bantu saya, kita dekat saya kita minum teh tarik, tuan-tuan sembang kat situ. Buat apa nak malu-malu dah. Ya. PKP ustaz tak mengajar. Ya. Kat rumah. Baik tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi kita hitung pula di sudut amal soleh. Kita dalam tempoh PKP kita berjaya melatih diri jadi imam. 2 tahun dah imam pada anak dan isteri. Sebab apa? Tak semua, tak setiap waktu kita berjaya datang ke Masjid Surau. Bahkan di tahun pertama PKP 2019 kita jadi imam tarawih sekali kepada keluarga kita dah, alhamdulillah. Dan sekadar itukah tambahan iman kita, tambahan amal soleh kita? Dihitung-hitung tuan-tuan sekalian, bagi diri saya tak kadar itulah. Tidak ada peningkatan. Tidak apa? Peningkatan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani akan hamba-hambanya membenarkan kita masih hidup. Kita hidup dan menikmati segala pemberiannya hingga ke hari ini. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Terlepas dengan kita ada yang sakit, tapi pergi klinik, pergi hospital baik. Ya tak? Ada orang ditimpa kemalangan, kemudian dapat settle kes dengan baik. Ya, kemalangan kereta rosak dah repair dah. Kereta rosak boleh di repair, diperbaiki. Bagaimana dengan kecacatan hati kita, amal soleh kita? Ya, sifat-sifat kita, adakah ada banyak penambahbaikan di tahun 2021? Ya, tuan-tuan sekalian, dengan itu saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian berbicara pada hari ini. Tajuk dia ialah nikmat syukur. Nikmat syukur. Kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Penghasilan yang kita buat sendiri, yang kita usahakan sendiri, tidak banyak hasilnya. Maka kita kena bersyukur Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala setinggi kesyukuran beliau. Ini Allah Ta'ala memberi segala-gala. Dia memberi segala-gala kepada kita. Dia mendatangkan siang dan malam tanpa kita tanya. Dia mendatangkan hujan tanpa kita tanya.
Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, ya tak? Dan lain-lain. Boleh kita menyara anak isteri kita, boleh kita berjalan jauh menziarahi ibu dan ayah kita dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, selama 365 hari kita telah berjayalah sekurang diizinkan oleh Allah Ta'ala melalui tahun tersebut. Dan masuk tahun baru ini, mari kita cek sejauh mana kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama mengenai maksud syukur. Syukur tuan-tuan sekalian daripada perkataan shin kaf ra, yang menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang dia lakukan, ya, permulaannya disebut syukur, menunjukkan pujian pada pemberi. Kedua tuan-tuan sekalian, syukur mengikut pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, iaitu memperakui nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat. Kita perakui ada nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat, ya, secara khusus berkenaan sesuatu nikmat. Manakala Asy-Syafi'i menyebut bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ada penambahan sikit. Syafi'i tambah di sini, dia kata apa dia? Gantikanlah ataupun balasilah kepada pemberi nikmat dengan kamu lakukan ketaatan, ya, kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala berkata Ibn Taymiyah, syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan dan anggota. Ya, anggota kita melaksanakan ataupun menunjukkan syukur tersebut. Umpama kita tambahkan amal ibadah kita, amal kebajikan, sedekah jariah kita. Kita bersyukur tempat kita tak kena banjir, kita pergi bersih di Mentakak tak, konvoi dengan 4-wheel drive tak, ramai-ramai turun ke Mentakak, Pahang, turun ke Jelebu Negeri Sembilan dan seumpama tak. Itu tanda kita syukur. Dan juga kita sebut pada lisan, dan kita perakui dengan hati, ya. Berkata Ibn Qayyim, syukur ialah memuji atas nikmat yang pertama. Yang kedua katanya mencintai nikmat tersebut. Kita dapat sihat, kita kasih pada sihat, kita cinta pada kesihatan yang Allah berikan ini, ya tak? Ada orang dapat nikmat sihat, dia tak hiraukan pemberian sihat tu, dia cari penyakit lagi. Dan doktor pesan dah, jangan minum manis-manis dah. Yang tu yang dia suka pun dah. Baik. Dan dia kata kamu cinta pada nikmat tersebut dan manfaatkan nikmat tersebut. Manfaatkanlah. Dah sihat, manfaatkan nikmat sihat untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat sekalian, setelah kita melihat pandangan-pandangan daripada beberapa alim-alim ulama tadi berkaitan dengan maksud syukur, maka saya simpulkan beberapa perkara yang boleh saya ambil tentang apakah hakikat syukur yang sebenarnya. Iaitulah yang pertama, mengiktiraf. Hakikat yang pertama ialah mengiktiraf dan memperakui dengan hati, lisan dan dibuktikan dengan perbuatan bahawa segala nikmat adalah dari Allah. Segala nikmat yang kita dapat, hatta air segelas pun ianya dari Allah. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak nafikan ianya daripada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ada yang memberikan pada itu hanya perantara sahaja. Segalanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kehendak Allah juga yang sampai kepada kita. Nikmat Tuhan yang kedua, nikmat Tuhan tidak terhitung banyaknya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, di sekeliling kita ni banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak payah nak hitung. Kalau kita tuliskan 1000 nikmat Allah Ta'ala di sekeliling kita, kita boleh fikir dapat 1000 sekejap lah kita boleh tulis. Tak? Tak payah kita merantau ke negara orang, tak payah naik ke bulan, tak payah terjun dalam laut. Banyak sangat nikmat Allah Ta'ala. Tak terhitung banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung banyaknya.
Bermula daripada nikmat, bermula pada perkara-perkara yang ada di sekeliling kamu, hinggalah kepada tumbuh-tumbuhan yang melata, hidupan dalam air dan yang terbang di udara, dan juga cakrawala yang mana menghasilkan siang dan malam, pagi dan petang, dan lain-lain. Nikmat Tuhan memang terlalu banyak. Yang ketiga, penciptaan Allah Subhanahu wa taala amat sempurna. Amat sempurna. Ya, tiadalah penciptaan Allah taala itu sia-sia. Melainkan adalah ianya hikmah. Ya, tujuan penciptaannya. Cipta Allah taala kepada manusia amat sempurna. Disebut laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kan manusia sebaik-baik penciptaan. Terlihat tubuh badan kita, tuan-tuan sekalian, teramat. Kadang-kadang kita terlalu hairan. Kalau kita fikir memang kita hairan. Agak-agak, tuan-tuan sekalian, kalau kulit kita ni kita sendiri yang buat lah. Tebal mana kita nak buat kulit kita? Kita nak pakai kata-kata ni, nak pakai bergusti, nak pakai masuk hutan, nak pakai untuk jungle trekking, ya tak? Ya. Kalau kulit yang ni nyamuk gigit pun menjerit dah. Ya tak? Tapi itulah ciptaan Allah Taala. Tak terfikir, kita tak mampu nak fikir hebat ciptaan Allah Taala. Itu pun kulit manusia. Tak fikir tentang mata, telinga dan lain-lain lagi tak. Nanti kita ulas manusia ni daripada rambut sampai hujung kaki, habis masa kat situ ya. Yang nyatanya penciptaan Allah Taala amat sempurna. Yang keempat, menyadari, bersyukur bermakna menyadari Tuhan kamu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Seperti antara contohnya namanya yang mulia itu Rahman dan Rahim. Ya, Allah Taala esa pada sifatnya, antara sifatnya ialah Rahman, Rahim. Esa pada sifatnya. Manusia kita punya sifat yang sama satu sama lain, ada pemurah, ada yang penyayang, sama-sama tak, tapi tak sama satu sama lain. Tetapi menyamai, lebih kurangnya kita ni. Ya, Rahman Allah Taala tak sama dengan makhluk. Saya sebut tadi Allah Taala menurunkan hujan tanpa kita tanya. Ya tak? Manusia Rahman dia sekejap je. Orang minta nak pinjam kereta kita tak tengah malam pukul 3 pagi. Isteri dia nak beranak, nak contoh nak. Kita kata tak apa, saya tolong hantar. Oh, saya tolong hantar. Kamu riba bini kamu kat belakang. Oh, Rahmannya kita tak, Rahimnya kita. Ya. Seminggu lepas tu dia datang lagi. Kereta saya rosak kata dia. Anak saya kuning. Ya tak? Kena kuning baby tak? Boleh saya pinjam kereta lagi sekali tak? Apa kita jawab kali ni? Kita bagi kunci kereta. Jangan lupa berminyak lah. Itulah Rahim kita tak? Kali ketiga dia datang lagi. Apa jawapan kita? Maaflah, saya hari ni nak bawa anak balik kampung. Lama duduk rindu nenek dia tak? Itulah tuan Rahimnya manusia tak? Kesempurnaan segala-galanya yang sempurna ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha sempurna. Baik. Maha melihat, maha mengetahui, maha menentukan segala-galanya. Jadi tak boleh kita nak mengeluh lah. Datang banjir ke, datang COVID ke, Allah Ta'ala maha mengetahui. Siapalah kita, hanya hamba-Nya yang amat kerdil untuk memikirkan tentang perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan sekalian, yang seterusnya syukur bermakna kamu merendah diri, hati dan perasaan kamu. Apa maksudnya? Kamu dilarang sombong, riya, takbur, sum'ah, ujub. Ya, semua tak boleh. Allah Ta'ala yang mempunyai, Allah Ta'ala yang memberikan kepada kamu kelebihan tersebut. Antaranya apa dia? Nikmat kekayaan, nikmat kepandaian, nikmat kemegahan, nikmat pangkat, nikmat kekuasaan dan lain-lain. Kita pandai bahagian sains umpamanya, Allah Ta'ala bagi. Bahagian engineering, Allah Ta'ala bagi. Ya tak? Hatta sampai manusia boleh naik ke bulan sekali, Allah Ta'ala yang bagi ilmu pada dia.
Tak boleh riak, tak boleh takbur, tak boleh sombong. Kadang-kadang datang juga perasaan tu dalam hati kita tak. Jadi bila kita solat, kita sujud, kita rukuk, kita rendahkan badan kita, rendahkan pandangan kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha agung, dialah yang maha terpuji. Dia yang patut dipuji, bukan aku. Ya, dan sujud pun gitu juga. Mana hilanglah riak takbur kita. Ya, baik. Syukur juga bermakna apa dia? Kamu mengerahkan. Syukur memberi maksud, iaitu mengerahkan seluruh kekuatan panca indera, mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, serta hati dan perasaan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari segala larangannya sebagai membalas nikmat yang diperolehi. Ya, bila kita syukur, tuan-tuan sekalian, maknanya kita kerahkan segala kekuatan anggota kita untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, segala-gala dari Allah Taala kita laksanakan ikrar tadi. Maksudnya gunakan segala kekuatan. Kadang-kadang kita nak lakukan maksiat. Sekarang ni maksiat di ujung jari dekat WhatsApp dah. Tolong pasing-pasing mengumpat mau cukup dah. Pasing-pasing mengutuk orang mau cukup dah tak. Ya, bila perasaan tu datang, kerahkan keinginan, kerahkan perasaan hati kita ni supaya tentang benda tu, jangan dilayan. Tentang. Ya, walaupun hanya sekadar benda, kadang-kadang benda ni datang pada kita, datang bertubi-tubi. Ada perasaan marah, perasaan kedekut, kedekut satu lagi ya juga. Kita kena usahalah. Tuan-tuan sekalian, kalau siapa yang berpendapatan tetap, sedapat-dapatnya untukkanlah berapa persen untuk Islam. Saya nak tetapkan gaji saya 2% untuk Islam, untuk Allah. Contohnya gaji 5,000, ya tak? 2% bukan RM100 sebulan tak? Tak mahu lagi dah, bukan tak mahu. Selalu saya buat derma macam mana? Ya, kadang-kadang pergi cucuk duit kat bank, depan tu ada orang yang minta sedekah tak? Ataupun sekejap lagi tahun derma lalu tak? Kita bubuh lah. Tak nak macam tu, sekarang tak nak macam tu lah. Yang tu nak buat juga buatlah, bukan larangan pun. Tapi buat dengan kita punya, ya, kita punya perjanjian khusus kita. Aku nak berazam, aku akan infak di jalan Allah Ta'ala. Ada peruntukan dia. Kalau rasa 100 sikit, tambah 200, tambah 300, tak? Dapat bonus tambah lebih-lebih lagi, tak masalah. Selama ni yang lain tu, yang lain memang kerana Allah Ta'ala juga. Memberi nafkah untuk keluarga memang untuk Allah pun, kerana Allah Ta'ala bagi pahala. Ya tak? Memang kerana Allah. Ya tak? Kita datang kemari, bergerak kita, beli keselipar putus, beli baru, kita semua dapat pahala kerana Allah. Tapi yang saya sebut tadi ni, kita ada infak khusus. Tujuan saya sebut dia kenapa? Selama ni kita infak sambil lewa. Ya, kita duk minum kat warung-warung tu, datang tak derma, ubahlah. Tidak cara spesifik, tidak cara yang tertentu, cara yang kita nak, memang nak bagi sungguh-sungguh. Ya, baik. Seterusnya, ya, yang tadi apa dia? Kerahkan segala kekuatan untuk taat pada Allah. Termasuk jugalah bangun subuh, bangun tahajud, datang ke masjid surau. Ya, kadang-kadang burung pati singgah dekat awning rumah pun, ya, masuk balik dalam rumah, hujan. Bukan hujan tu nak awning bunyi tik-tik-tik tak. Gitu je. Kena lawan. Kena lawan. Tidak salah gunakan panca indera tersebut untuk lakukan maksiat. Untuk lakukan maksiat. Elok-elok dah, jangan buat maksiat lah. Tangan, kaki, macam kitab penawar bagi hati yang ustaz-ustaz dah ajar tu lah. Jaga hati kita ni. Ya, baik. Yang seterusnya yang ke-8, sentiasa patuh kepada peraturan syarak
ikut jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, syariat Islam. Tuan-tuan sekalian, kita hidup kita hari-hari ikut syariat, ikut jalan Allah, ya. Daripada sekecil-kecil perkara ikut syariat Islam. Nak minum dengan tangan kanan, ya tak? Baca bismillah. Sebab apa? Tak kena ikut syariat, kena ikut aturan Allah. Disebut di sini tuan-tuan sekalian, kamu rasai diri kamu sebagai seorang kanak-kanak, seorang kanak-kanak yang tiada kuasa dan tiada kemampuan akal fikiran untuk mencari rezeki sendiri, untuk memakai pakaian sendiri, untuk mandi sendiri, mengurus diri sendiri. Mereka orang yang berkuasa terhadapnya itu ibunya dan ayahnya. Ya, mak kata ke sini ikutlah ke sini, mak kata ke situ situlah, mak kata janganlah, mak kata doa nak makan doalah. Ya, pada kecil dah kecil, Allahumma bayyid lana fima raja'tana, buatlah. Ya, ikut perintah mak. Ya tak? Dia tidak ada pilihan, dia kena ikut perintah mak dia. Sebab dia ada kuasa bagi dia. Jalan-jalan kehidupan dia yang baby ni, yang kanak-kanak ni, mereka tidak ada jalan mereka. Jalan yang ditentu arahkan oleh ibu dia dan mak dia. Ya, bagi kita tu dah sekalian bila dah di dalam keadaan kedewasaan begini, tiada jalan yang lain. Mereka yang mencipta kita, yang mengetahui keperluan kita, mengetahui baik buruknya kita. Tak, yang macam segala-galanya. Ya, dia sediakan segala-gala bagi kita. Ikutlah jalan dia. Ikutlah jalan dia. Jangan langari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sistem berkeluarga ke, dalam kita berniaga ke, dalam kita bekerja sebagai seorang kaki tangan di pejabat ke, ikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Seterusnya, syukur bermakna. Ini untuk tahun 2022 ni kita kena buat. Iaitu apa dia? Sentiasa berusaha mencari ruang dan peluang untuk berbakti kepada Allah. Kalau kita bersyukur, tuan-tuan saya cari ruang. Ya, saya nak mudah cerita ni, nak mudah cerita apa bicara kita hari ni, ginilah mudah ni. Tiba-tiba ada seorang ni yang nama depan ni, dia kata, kamu tinggal di sini ke? Ya, dia kata, saya memang tinggal di sini, di belakang sana. Daripada rumah taman ni mula buat, saya memang dah dekat sini, kata dia. Tak nak nampak pun. Dia kata, memang lah. Sebelum saya jangan datang. Kau datang Jumaat ni kata. Tiba-tiba hari ni ada. Saya baru faham makna syukur. Syukur bermakna kamu mengerahkan segala kekuatan tubuh badan kamu, memberi balas kepada yang memberi nikmat kepada kamu, iaitu dengan melakukan ketaatan kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini saya tak nak tinggal solat jemaah dah. Mulai hari ini saya tak nak tinggal kuliah dah, tinggal kuliah. Mulai saya nak semayang, saya tambah dengan solat ba'diyah, qabliyah tengah malam saya bangun tahajud. Lagi yang paling mustahak, dia kata, saya tidak lagi membuat maksiat dah. Saya nak buang riak, takbur, sum'ah, ujub dan lain-lain. Nak buang semua dah. Sebab apa? Segala-galanya adalah dari Allah. Lagi, saya nak study apakah syariat Islam yang patut saya ikut. Ya tak? Supaya saya tidak selalu kadang yang tersalah, tak belajar hukum fiqh dan lain-lain. Ada lagi orang semayang, ya, kadang-kadang menakutkan kita tengok semayang, tak? Ambil wuduk pun tumit tak basah kadang-kadang tak? Risau kita tak semayang keadaan tu jadi imam tak? Auzubillah, rakaat pertama tak batas semayang pun, tapi orang belakang tergelak lah tak? Itu je lah. Dia tak syukur tu, tak syukur. Syukur maknanya belajarlah, tandakan kasih kepada Allah. Ini orang ni tadi ni, Allah. Itu makna syukur. Apa yang kamu dapat sebenarnya kamu nak syukur sangat ni? Saya baru dapat cucu, Ustaz. Saya dapat cucu tu, saya syukur sangat tu. Saya syukur saya dapat cucu. Bila satu pada Tuhan pada saya kena tumpahkan segala taatan kepada dia, Ustaz. Oh gitu ya, kamu belajar. Ya. Rupanya dah dapat cucu, tuan-tuan sekalian. Umurnya kurang lebih umur Ustaz juga. Baru faham, bersyukur. Tak apalah nak. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid.
Kalau kamu syukur sikit, Allah tambah lagi. Kalau nikmat banyak kamu tak syukur juga, azab yang pedih datang kepada kamu, ya, hilang keberkatan. Baik tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi. Syukur bermakna kamu bandingkan, yang pak cik tadi ni, orang ni tadi dia bandingkan. Cuba kamu bandingkan sejauh mana amal soleh, kebajikan, khidmat dan lain-lain kerja-kerja kebajikan telah kamu laksanakan untuk kamu imbangi pemberian Allah kepada kamu. Kita malam tadi dah tahajud, alhamdulillah. Dah datang solat berjemaah subuh, alhamdulillah. Kita dengar kuliah subuh, alhamdulillah. Kita dengar cerita ni masalah banjir ni, saya bagi derma, alhamdulillah. Ya, kita hitung sama dah lagi, ya. Nikmat Allah Taala jadikan aku di muka bumi ni, sama dah lagi, ya. Mana nak sama? Banding sebiji mata pun tak sama. Allah tak butakan mata kamu, boleh kamu buat semua kerja tu? Tak boleh. Ya tak? Lagi habis nak baca, tambah lagi lah, tambah lagi. Ya tak? Kata Al-Ghazali, pada kamu sebelum subuh kamu bangun tahajud, kemudian kamu sedia dengan azan, kemudian kamu sahut solat azan, kemudian kamu jangan tinggal solat subuh 2 rakaat, solat sunat subuh, kemudian kamu solat subuh berjemaah, jangan kamu bangun sehingga kamu mengaminkan doa imam, makna zikir wirid bersama imam. Ada masa kamu duduklah lagi atas jadah kamu hingga kamu wirid zikir hingga waktu syuruk, dan bila habis waktu yang tidak dibenarkan solat, kamu sambung semula solat dan solat sunat semula, dan teruskan zikir wirid kamu dan cari ilmu, ziarahlah tuan-tuan guru, alim-alim ulama, ziarah saudara-saudara kamu yang sakit uzur dan seumpamanya. Banyak lagi. Tak Ghazali sebut hingga kamu tidur semula di waktu malam. Ya tak? Itu dia. Baik. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tadi. Baik, seterusnya. Ini ada 4 perkara. Yang pertama, kamu syukur apabila kamu syukur akan kewarasan fikiran kamu apabila kamu melihat orang mabuk, melihat orang gila dan melihat orang tak siuman. Syukur aku sehat lagi akal aku. Yang kedua, syukur apabila kamu mendengar berita tentang ada orang yang sakit, atau kamu ziarah pesakit, atau ambulan lalu depan rumah kamu, syukur aku sehat lagi. Ya. Kamu rasa syukur apabila kamu menitasi penjara atau mendengar cerita orang dipenjarakan. Dekat berita kan tak sini, orang terkena penjara dan seumpamanya. Syukur aku bebas. Aku bebas menikmati nikmat dunia ni. Dan kamu ziarahi kubur atau mendengar berita-berita tentang kematian, syukur masih ada kehidupan bagi aku. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena syukur. Ya tak? Allahu Akbar. Ya, baik, seterusnya. Bersyukur bermakna kamu telah diberikan nikmatan oleh Allah Ta'ala untuk hidup bermasyarakat. Lalu hendaklah kamu eratkan silaturahim sesama kamu. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Semua orang beriman bersaudara. Walaupun rumah kita ni semua lain-lain, ya. Ada jiran, tuan-tuan jirannya dengan tuan ni jiran, atau tuan orang lain dia orang lain. Tapi kita ni orang beriman, bila terdengar kematian, bila dengar orang nak buat kenduri kenaga, bila dengar sakit demam, tak, kita terasa sama-sama, tak. Mana bersaudara lah tu, ya. Bila kemudian ada kuliah ni, kita sebar-sebarkan lagi, tak, ramaikan lagi pendengar dia, dan lain-lain. Biar ada kesusahan, kita sama-sama infak di jalan Allah Ta'ala, bersaudara kita. Jadi dengan itu hendaklah kamu eratkan lagi silaturahim. Jangan putuskan silaturahim walau apa cara sekalipun. Ya, ada orang nyebut tentang hubungan sesama Islam dibanding dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi berjaya menyatukan Aus dan Khazraj. Ya tak? Kita baca sirah, tapi kita sendiri tuan-tuan sekalian masih lagi kurang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan mengikat silaturahim ini dak. Tuan-tuan sekalian, untuk eratkan silaturahim kena buang segala sifat tamak, halaba, hasad, dengki, dendam, kesumat dan lain-lain. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila ada sesuatu perkara, rujuklah kepada Allah dan Rasul. Wa amsyuru bainahum, bermusyawarahlah, bermuzakarahlah. Baik. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, apa yang saya sebutkan banyak-banyak tadi adalah merupakan kemuliaan. Tuan-tuan berada dalam masjid, satu kemuliaan. Ada keinginan untuk berada di sini, gerak kaki, datang daripada rumah. Ya tak? Belum tu bersiap sedia dah, pergi bilik air, ambil uduk dan lain-lain, cari pakaian, cari kunci motor sampai ke sini. Ini satu kemuliaan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya tak? Kita mendidik anak-anak kita, kita suruh mereka tutup aurat, jangan buat dosa. Ini satu kemuliaan. Menjumpa sahabat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, satu kemuliaan. Ya, dalam jawatan semua duduk kita lantik beri AJK dan lain-lain, satu kemuliaan. Atau ahli biasa yang sangat-sangat bekerjasama, satu kemuliaan. Ya, atau kita benci kepada kemungkaran, satu kemuliaan. Kita suka pada amal ma'ruf, satu kemungkaran, satu kemuliaan. Ini semua kemuliaan-kemuliaan tuan-tuan sekalian. Jadi syukur bermakna apa dia? Jangan buang kemuliaan ini. Pertahankan kemuliaan ini sehingga akhir hayat. Pertahankan kemuliaan ini, ataupun yang kata lain ditambah lagi yang kata istiqamah. Tingkatkan lagi, hebatkan lagi. Hebatkan lagi. Ya tak? Dulu kita datang nak solat, kita dekat belakang. Ya, hari Jumaat tak, bukan masjid ni lah, masjid lain tak, bubuh sejadah lah raga motor tak, sembang kena rokok dulu tak. Bila nak semayang, hampa sejadah situlah. Sekali angin tiup, sejadah tu diwak lari di angin, lebam dahi tak, panas dia jalan tak. Orang tu solehnya dia tu lebam dahi dia tak, rupanya bukan soleh tak. Kali kedua dia datang lagi, dia apa, duduk dalam sikit, tak nak duduk tempat panas dah, tapi rasa basah lah pula. Rasa basah ni sebab apa? Duduk dekat ambil wuduk ni tak. Kali ketiga dia masuk ke dalam dah. Sebab apa? Dah basah dah, tak nak duduk. Tiba-tiba orang yang datang nampak langkah dia, marah dia. Dia mula ke depan sikit. Lama-lama setahun, 2 tahun, ni tempat dia. Itu nama dia orang menjaga pemberian Allah Ta'ala tu. Dia makin istiqamah, makin elok, makin elok. Boleh atau tidak kita berazam, mana kita menjaga kemuliaan ni. Jangan cerita kisah lama. Saya dulu masa saya kerja dulu, tempat kerja saya dulu, saya lah yang pergi yang wujudkan surau tak ada. Saya lah yang bersihkan satu tempat, satu ruang tempat solat tak. Saya yang kutip duit di mikrofon, saya yang azam pagi-pagi, tak ada imam, saya dia imam. Cerita dulu masa dia kerja dulu. Sekarang dekat rumah ni gulung rokok daun. Itu bukan syukur nama tak. Syukur ni maknanya istiqamah. Pertahankan kenikmatan Allah Ta'ala bagi itu. Ya, mudah-mudahan. Baik. Seterusnya, ya, lagi 3 minit. 8.34 insyaAllah. Seterusnya tuan-tuan sekalian, syukur bermakna kamu sanggup mengorbankan nikmat kerana taat. Kerana taat kamu korbankan nikmat. Maknanya tuan-tuan sekalian, contoh mudahnya, kamu sanggup mengorbankan nikmat kelazatan makanan kerana berpuasa. Ya tak? Mengorbankan kenikmatan ada lebihan duit untuk menderma. Ya, mengorbankan nikmat tidur kerana solat subuh. Ya, mengorbankan perasaan marah kerana persaudaraan Islam. Mengorbankan perasaan hasad, dengki, dendam, kesumat dan lain-lain kerana mengeratkan silaturahim. Ya, maknanya kena berkorban lah. Itu tanda kamu syukur.
Apa-apa yang dia datang di hadapan kita tu adalah ujian. Ada ujian, kata geram orang ni marah kita dengan dia tak. Memang Allah datang kepada kita benda tu. Ya, kita kena hadapi dengan apa? Dengan merujuk pada lunas-lunas syariat Islam. Ya, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Allahu Akbar. Seterusnya kamu bersyukur atas nikmat kejayaan, atas kejayaan, dan juga bersyukur atas tidak berjaya. Macam mana pula bersyukur ketika berjaya dan tidak berjaya? Kamu lakukan yang terbaik dah, tiba-tiba tak berjaya. Alhamdulillah tak berjaya dah. Kalau aku berjaya, mungkin aku paling riak takbur dalam Malaysia ni tak. Mungkin akulah yang paling hebat tak. Aku lupa daratan. Kenapa bersyukur ketika berjaya? Syukurlah dah berjaya. Bila berjaya atas kesyukuran bermakna kita tak akan lakukan maksiat. Kita tak akan berlebih-lebihan membangga diri. Nak sekadar hantar dalam grup Facebook nak anak kita dapat 6A exam baru ni, tak apalah, tu dah syukur. Bukan riak takbur dah. Tu cuma kecil-kecilan dah. Ini ceritanya syukur. Atas tu tanah syukur lah tu. Tapi kalau tak dapat macam mana? Dapat berapa nak kamu A? Alhamdulillah lah. Dapat naik darjah 6 je. Dia dapat berapa A? Orang tanya. Dia dapat naik darjah 6 tadi. Memanglah darjah 5 dapat darjah 6 lah. Tapi dia syukur juga. Syukur. Alhamdulillah. Ada lagi masa untuk kita kejar keuntungan dunia ni tak? InsyaAllah ta'ala. Bersyukurlah. Ya, bersyukur dengan pendapatan yang banyak dan dengan pendapatan yang sedikit. Itu kena bersyukur juga. Kalau akulah orang kaya tak, aku mungkin masa ni tak sampai lagi masjid ni. Ya, mungkin aku seorang yang sangat-sangat berbangga diri, seorang yang kedekut, seorang sombong, angkuh dan lain-lain. Aku nak diberi gelaran-gelaran yang mulia dalam dunia ini, diberi penghormatan. Bila aku lalu, orang tundukkan kepada aku. Ya tak? Jadi maknanya kalau tak dapat daripada itu bersyukur. Tak dapat kejayaan, bersyukur. Betul dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat tuan-tuan sekalian, bila pandangan kita ditolak, kita bersyukur. Sebab apa? Tiadalah pandangan kita yang dalam jabatan kita atau persatuan kita itu dilaksanakan oleh persatuan kita. Kenapa bersyukur? Kemungkinan pandangan kita tadi mendatangkan kemudaratan kepada syarikat. Mereka kemudaratan kepada syarikat. Ataupun orang lain berpandangan yang sama dan memang elok dilaksanakan. Alhamdulillah, aku sependapat dengan dia. Walaupun bukan lahir daripada mulut aku, walaupun pengusi tak puji aku, tak apalah. Dan dalam mesyuarat pandangan kita ditolak, kita bersyukur dan diterima, kita istighfar banyak-banyak. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam perancangan yang besar. Yang besar-besar. Sabar. Bersyukur bermakna kamu walak kepada kepimpinan kamu. Macam sahabat-sahabat bersyukur sangat menjadi orang soleh. Jadi mereka harus walak kepada yang mengajar mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus walak kepada apa yang diajar oleh Nabi. Mereka bahkan mereka tanya, ya Rasulullah, apa lagi ilmu-ilmu yang ada? Apa lagi ilmu, apa lagi hari ini mengajar apa pula ya Rasulullah? Hari ini ilmu apa pula ya Rasulullah? Mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Yang akhir sekali. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, sebesar-besar syukur ialah kamu bersyukur kamu dilahirkan ke dunia ini. Bersyukur kepada Allah Ta'ala kita lahirkan ke dunia ini. Ada orang menyanyi pula, aku tak minta lahir ke dunia nak. Sedap kan mana? Tiada aku minta lahir ke dunia nak. Tuan-tuan sekalian, bila lahir di dunia ini, dalam keadaan miskin ke, kaya ke, duduk kampung ke, duduk bandar ke, dalam keadaan ada motosikal ke, ada kereta ke, dalam keadaan penat bekerja ke, dalam keadaan kumpulan kasta mana sekalipun, kena bersyukur. Usahalah, laksanakanlah, teruskan kehidupan.
Orang kaya pun walaupun dia kaya pagi-pagi nak kerja tiba-tiba mengkhetaya pancet pula tak. Itu memang adatlah kehidupan. Teruskan kehidupan. Sebab apa saya kata kena bersyukur juga. Inilah calon-calon masuk syurga. Kalau kita tak layak macam mana masuk syurga? Tengok si capek dengan tongkat dia. Dia bakal menikmati nikmat yang besar di dalam syurga. Nak tengok saya miskin berbasikal buruk nak. Ikat dawai sana ikat tali rupiah tak. Dia calon masuk syurga. Dia calon masuk syurga. Semua manusia dia adalah merupakan calon-calon untuk mendapat nikmat sebesar-besar nikmat. Kalau kita baca ayat Quran di surah Waqiah tak, bersama-sama nikmat tu. Ya, Allahu Akbar. Ini calon-calon tuan-tuan lihat. Kalau umur dah 60 tak lama lagi dah. Dah dapat nikmat sebahagian dari Radhatul Jannah dah. Tamat-tamat syurga di dalam alam dalam kubur insya-Allah. Ya, insya-Allah. Bila nak mengemuskan nafas yang akhir datang malaikat ya kepada orang yang sedang nazak. Ada berkata ketika nafas terakhir keluar pada badan, ada ketika ada pandangan berkata ketika berada dalam liang lahat. Ada berkata ketika dibangkitkan semula di padang mahsyar, malaikat datang. Malaikat berkata apa dia? Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, syurga untuk kamu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala innal ladzi dikata apa dia? Sesiapa yang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat datang kepada dia, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, wa abshiru bil jannah, khabar gembira untuk kamu masuk syurga. Tak lama lagi dah. Tak lama lagi dah. Usahalah. Tapi nak minta mati sekarang lah. Kemaskan dulu yang sebut tadi. Tak mantap lagi. Kemaslah dulu dah. Janganlah kat ada hutang bersepah lagi dah. Tiba-tiba nak mati sekarang. Sabar-sabar lah. Maknanya semua calon-calon dah. Calon masuk syurga. Itu nikmat-nikmat syukur. Ya tuan-tuan sekalian, menjelang dah masuk kita tahun 2022 ni. Ya, jadi saya serulah pada diri saya dan tuan sekalian, ayuhlah kita fahami betul-betul makna syukur pada Allah Ta'ala. Laksanakanlah apa yang lebih kurang 25 perkara ketaatan tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang bersyukur padamu ya Allah. Melaksanakan tuntutan syukur ini ya Allah. Melaksanakan segala tuntutan kesyukuran ini ya Allah. Mudah-mudahan kami sentiasa menjadi hamba-Mu ya Allah, yang sentiasa memahami bahawa apa yang ada sehingga kami adalah darimu dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Janganlah kami pada sifat tamak halaba, menzalimi sama manusia ya Allah. Jadikanlah kami, diri kami ya Allah, sentiasa istiqamah mempertahankan diri kami ya Allah, untuk kami berdekat denganmu ya Allah. Ya Allah, dan kami jadikanlah kami dalam keadaan sentiasa berdoa kepadamu ya Allah. Basahlah lidah-lidah kami berzikir, berwirid, bertahlil, bertahmid, membaca Al-Quran dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.